Mana setan pun takut dengan ludah ni. Sebab tu kalau kita ludah manusia, Allah. Nah, kalau kita marah sangat sampai ludah orang ni, berat ni. Sebab yang boleh ludah ni setan ni. Nabi ajar kita ludah dalam solat tu. Tui 3 kali. Kita pergi ludah apa dia manusia. Allahu Rabbi. Ada orang pergi ludah makam Abu Bakar dengan Umar. Pergi Masjid Nabawi. Kan? Kemudian hak pertama dia selawat atas Nabi lah, tu makam Nabi. Langkah depan sikit, tui. Langkah depan kali, tui. Apa dia? Syiah. Benci dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga benci dengan Sayyidina Ali sampai peringkat ludah. Nah, jangan sampai buat gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Muka surat 55, sambungan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Jadi kita sambung kepada perkara yang bawah 4 dah. Okey, perkara yang keempat. 1, 2, 3 dah baca. Kita ulang balik secara ringkas. Yang pertama, berpaling ke kanan atau ke kiri dengan muka. Paling kanan kiri dengan muka tanpa keperluan, makruh dalam solat. Yang kedua, menutup mulut dengan kain dan sebagainya, melainkan ketika menguat. Jadi solat makruh kita menutup mulut dan muka. Kalau ditanya kenapa kita pakai mask, itu cerita lain. Yang kita pakai mask kita tutup, itu cerita darurah. Mana cerita biasa-biasa tidak ada darurah, maka makruh kita menutup mulut dan hidung sekali. Yang ketiga, menyingkapkan rambut dan pakaian. Mana kita ikat rambut dan juga kita gulung pakaian, sama ada tangan baju ataupun kaki seluar kita. Makruh. Kecuali pada kaki seluar ada hadisnya yang mengatakan tidak lebih daripada buku lali, itu cerita lain. Maka dah dibincangkan dengan panjang lebar minggu lepas. Baik, kita masuk pada malam ini. Perkara yang makruh dalam solat yang keempat. Jangan buat. Meludah ke hadapan. Meludah ke hadapan atau ke kanan ketika solat. Tetapi dibolehkan berludah di sebelah kiri atau di bawah tapak kakinya jika ia bukan masjid.
Jika ia masjid maka hukumnya haram, kerana disebutkan dalam satu hadis. Tengok kat bawah hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bisaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, meludah dalam masjid adalah sesuatu kesalahan, dan kifaratnya, kifarat ni denda. Nah, kalau kita buat kena denda, mana bayar saman, kena bayar saman. Apa dia dendanya? Samannya hendaklah ditanamkannya, artinya kita kena tanam balik ludah kita. Kalau di atas tanah, atas pasir, kalau atas kapek, kita kena basuh mula. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, jadi ludah ni menunjukkan benda yang tak elok. Ludah, air liur, dia tidak najis. Sebab tu bila kita solat, kita boleh menelan air liur. Bulan puasa kita boleh telan air liur selagi dia tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak bercampur dengan daging ke, tidak bercampur dengan apa dia isi ayam ke, tidak bercampur dengan sayur ke, apa-apa yang kita makan yang lekat celah-celah gigi. Kalau yang tu keluar kita telan, maka batal. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, kalau sengaja. Jadi air liur sahaja tanpa percampuran dengan bahan-bahan lain ataupun tidak bercampur dengan darah. Kita bukan jenis gusi berdarah. Maka air liur suci, bersih, tidak ada apa-apa. Tapi perbuatan meludah adalah perbuatan yang tidak elok. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, kalau kita marah orang, kita ludah, tui, kau ludah sekali. Contoh, makna kita marah. Nah, makna ludah tu perbuatan kasar, perbuatan yang tidak elok sebenarnya. Baik, kalau dalam masjid tiba-tiba, kalau dalam solat kita solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, tiba-tiba contohnya keluar daging, nah, ataupun apa-apalah makanan, jadi dia duduk main ke atas lidah, sat ke depan, sat ke tengah, sat ke dalam, sat ke kanan, sat ke kiri, dia duduk musing makanan. Bila kita baca dia musing, kita nak baca apa ya? Tak baca tak boleh, Fatihah kena baca. Bila kita baca dia duduk musing, takut tertelan. Maka kita nak kena buang. Bila kita nak kena buang, bila kita mengeluarkan sesuatu daripada dalam mulut, itulah nama dia ludah. Sama ada yang keluar itu air liur ataupun yang keluar itu apa dia makanan, nama dia ludah. Kita keluarkan sesuatu daripada dalam mulut, keluar, maka nama dia ludah. Al-bisaqu Arab lagi. Oleh kerana meludah ni tidak elok, maka kalau dalam masjid ludah sebelah kanan tak boleh. Sebab sebelah kanan ialah sebelah yang dimuliakan. Nah, belah kanan ni dimuliakan. Orang panggil orang kanan. Kalau kita sebut orang kanan, itu orang paling dimuliakan oleh kita. Dia orang kanan saya ni. Mana paling dekat? Mana belah kanan dimuliakan, tak boleh ludah belah kanan. Depan, tengah solat. Mana bila kita solat kita menghadap kiblat. Maka kalau kita ludah, seolah-olah kita meludah ke arah kiblat. Kiblat arah yang sangat mulia, kiblat ni. Kita solat wajib menghadap kiblat. Hak lain-lain tu kita sunat, baca Quran pun sunat menghadap kiblat, tidur sunat menghadap kiblat. Tiba-tiba kita pergi ludah, tak boleh. Makruh. Tuan-tuan, kanan makruh sebab dimuliakan sebelah kanan. Depan masa kita solat makruh. Masa lain tak apa. Masa lain kalau bukan arah kiblat tak apa. Masa solat, nah, bila kita nak meludah ke arah depan, dia arah kiblat, makruh. Maka kiri boleh ke tidak? Kita nak meludah ke arah kiri, boleh atau tidak? Jawapan dia, kalau bukan masjid tak apa. Mana kita solat di rumah, solat sunat tahajud, bangun malam-malam,
Tiba-tiba ada sesuatu dia masuk kot mana tak tahu. Jadi kita kanan tak boleh ludah, makruh. Depan arah kiblat tak boleh, kita ludah kiri. Ludah kiri. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dalam masjid tak boleh, kanan tak boleh, depan tak boleh, kiri tak boleh, belakang lagi tak boleh. Sebab apa tak boleh belakang? Sebab apa tak boleh ludah belakang? Batal solat. Kalih kot tu. Dada lari je. Batal tu, bukan makruh, dah batal ludah belakang. Kiri kanan makruh sebab dada masih menghadap kiblat. Depan makruh sebab dada masih menghadap kiblat. Tak batal. Kiri pun sama, dada kalau ke belakang memang batal sebab kita sudah lari dada kiblat arah kiblat. Jadi nak buat macam mana? Nak baca tak boleh ni duk musing depan, belakang, tengah, kiri, kanan ni. Pening kepala. Tu imam nak rokok tu. Kita Fatihah tak habis, duk musing. Maka kitab-kitab fiqh sebut ludah di hujung tangan baju. Belah kiri je lah. Jangan belah kanan. Belah kiri. Sini. Sebab tu pakailah baju tangan panjang. Sama ada jubah ke kurta ke t-shirt, tangan panjang, biar tangan panjang baju. Datang masjid jangan duk pakailah baju tangan pendek. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, di rumah pun masa solat janganlah pakai baju tangan pendek kalau boleh. Pakai baju tangan panjang. Sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah fiqh kata, di segi ilmu fiqh kita tutup aurat sah dah. Syarat sah solat tutup aurat. Mana kita pakai kain pelikat kita pakai, kita gulung sampai atas pusat, bawah lebih lutut sah dah. Fiqh. Kita mengaji 3 ilmu kan. Akidah ngaji, fiqh ngaji. Nu bahagian akhlak macam mana? Akhlak dengan manusia pun kita kena jaga. Ini kan pula akhlak dengan Allah. Kita nak menghadap dia tak pakai baju. La ilaha illallah. Pergi menghadap sultan dah tak pakai baju. Pergi menghadap sultan Salahuddin. Baju tak pakai. Ampun tuanku. Masuk dalam 15 tahun. Menghadap sultan tak pakai baju. Bodoh. Sultan manusia. Ni Allah takkan kita solat kita tak pakai baju. Walaupun fiqh kata sah. Itu fiqh makna kalau kita tak ada baju. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, miskin papa kedana, ada cuma kain pelikat, tu pun gilik dengan isteri. Kita solat dulu, isteri tak boleh jadi makmum. Sebab apa? Dia tunggu kain kita pakai. Habis salam bagi kat isteri. Satu kain baju memang tak ada, kain pun satu, baju tak ada. Tak apa tu sekarang ni. Ni baju 15 apa? Almari. Allah, baju banyak, tiba-tiba solat tak pakai baju. Allah, teruk sungguh punya manusia. Baik tuan-tuan, muslimat yang pakai baju, pilih hak tangan panjang. Mudah. Ludah. Makanan yang kita ludah tu bukan najis pun. Kalau najis batal solat kita sebab pakaian kita kena najis. Dia bukan najis dalam mulut kita. Cuma kita takut tertelan. Ludah sini. Nanti dah bagi salam semua. Di rumah kita tak apa, di rumah kita. Di rumah kita jentik itu selesai. Di masjid jangan. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni masjid jangan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ni rumah Allah ni. Duduk saja sambil-sambil dengar kuliah. Kaki kita dia melupas lagi. Kulit keluar, kita pun tarik. Tu atas ni. Dalam masjid ni, rumah Allah, bukan rumahmu. Faham rumahmu? Jangan buat. Lagi teruk ni. Korek tak hidung. Lepas tu dalam masjid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Han datang daripada mana? Sendiri. Tahu sendiri? Sendiri. Tak tahu tanya Cik Nan. Sendiri tu di mana? Baik. Kira wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kalau baca surah Yasin, wajah amin aqsal Madinah,
datang daripada tempat yang paling hujung kali. Tu lah sendiri nah, kat belah baling hak ujung kali dekat gerik tu. Nama dia sendiri. Baik. Datang daripada mana? Sampai te hidung korek lepas dalam masjid gitu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jangan korek hidung depan orang, tak boleh. Tak ada adab. Nah, jangan korek hidung depan orang. Jadi ini di antara adab-adab yang kita kena jaga. Jadi dalam masjid belah mana pun tak boleh. Bukan masjid hanya boleh sebelah kiri, itu pun mula belah ni lah mudah tuih di tangan kita ni, mudah cerita. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia ludah hak bukan dalam solat pun kiri. Kalau nak ludah kiri. Dengan syarat tidak ada orang. Syarat dia. Nah. Kalau kita tidur, kita duduk belah mana? Bini kita belah mana? Makna kalau kita duduk belah kanan, bini belah kiri, nak ludah belah mana? Ludah belah kiri, kena katok dengan dia. Itu ludah tadi dia. Kalau kita belah kiri tak apa, kita ludah belah ni. Ni bini kita ada, tak boleh dah juga dah ada orang. Kita naik motor, no. Rasa nak ludah. Kanan jangan ludah. Depan jangan ludah, memang kena kita sendiri. Tui, piu kena sini. Dah kita pakai topi keledar, kita tarik naik atas. Tui, piu mai balik. Dia angin ke? Depan memang kita tak ludah kalau naik motor. Kanan pun jangan, kiri. Itu pun kalau tidak ada orang. Kalau ada bunyi motor di belakang reng, ludah juga. Mapuh kah? Tui, habis. Oh, nak kena jaga ni suka-suka hati ludah. Tak ada mengaji punya orang. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dah ada orang tak apa. Mana kita ludah di kita je lah. Jangan ke kanan, jangan ke depan, jangan ke kiri sebab ada orang, ludah kita sendiri. Baju kita tak apa. Jangan kena baju orang. Tuan-tuan, baju kita tak apa, jangan kena kapek masjid. Kita dengan masjid tu lebih suci daripada kita. Tuan-tuan, maka biar kita kotor, jangan masjid kotor. Korek tak hidung pun sapu di baju kita sendiri. Jangan letak atas kapet. Nah, beringat. Kuku kita patah cabut buh dalam poket dulu. Poket kan dah. Baju kena buat poket lah baju. Tu tujuan tak buat poket, bukan buah duit. Bubuh pernah macam tu. Nah, kita nyamuk datang nyamuk. Pak nyamuk. La ilaha illallah. Bangkai tu, bangkai hang letak atas kapet masjid. La ilaha illallah. Ambil bangkai tu, tak dalam baju. Seekor tak apa, tak batal solat. Nah, 150 ekor tak? Dia banyak sangat. Bangkai tu banyak sangat batal lah. Seekor dua tak batal. Ada semua mati, ambil buh dalam baju tu. Baju kita tak apa, jangan masjid kotor. Jaga masjid. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tempat-tempat yang kita tak boleh nak meludah sebelah kiri ada. Di antaranya kereta. Sebab kita di Malaysia, kereta kita belah kanan steering. Nah, negara hak steering belah kiri, beres. Belah kiri steering, beres. Strek, tui. Tu belum, beres ha. Belah kiri. Kita belah kanan. Nak ludah kanan tak boleh. Buka belah kiri. Cek. Wih ludah, masuklah kapet dalam atas kusing balik. Tak lepas. Bila kita buka tingkap, cermin tingkap, angin masuk, kita ludah, dia tolak masuk balik. Lagi dahsyat, bini duduk sebelah. Cek. Wih. Lalu depan bini, ciu. Dahsyat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nak ludah. Nah, mana kereta kita, dah kita duduk belah kanan. Tak boleh ludah belah kiri sebab nak ludah tu jauh. Buka belah kanan. Sudah. Dah tak boleh buat kiri, tak apalah kanan. Bila boleh buat kiri, jangan buat kanan, buat belah kiri. Nak kena ajar tu satu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kita jenis puasa Isnin Khamis. Nah, puasa Isnin Khamis. Kalau kita puasa, jangan buka puasa di rumah. Bukan wajib buka puasa di rumah. Mari masjid. Sambil-sambil bawa kereta, tiba-tiba azan. Dekat-dekat depan tu dah azan. Buka.
Makanan kita dah sediakan dah ni. Ni makanan dah sediakan dah. Sebelah kiri kita, sebab steering kita sebelah kanan. Kita letak di atas cushion sebelah kiri. Isteri kita tak ikut, sebab dia baru beranak, tak ikut. Jadi bila kita nak makan, kalau kita nak ikut hak Nabi kata makan dengan tangan kanan, teruklah kita ni. Nak ambil ikut mana ni? Duk ambil ni masuk longkang, kata longkang. Maka tak apalah, dah tak boleh kanan, ambil lagi, tarik situ, hak kanan ambil suat. Tu tak erti. La ilaha illallah. Ni tu. Ni orang mengaji tak habis. Dia ikut biji. Darurah kan darurah lah. Mengaji biar habis. Tuan-tuan, saya yang dirahmati sekalian, apa yang perlu kita buat, kalau dah tak boleh jadi darurah, maka bolehlah buat hak dilarang. Asal tak boleh kiri, Nabi tak bagi. Kul bi yaminik, Nabi tak makan dengan tangan kanan. Tapi dah payah ni, dah payah, ambil lah kiri tak apa, tarik mai, ambil kanan suap mulu. Kan payah buah kurma ya, takkan buka puasa dengan laksa. Jadi kena faham. Buka puasa dalam kereta sudah lah, jangan duk buka puasa di rumah, lambat dah kita mari solat. Takbir tu ihram lepas tak ada. Pakai mari tu imam rakaat kedua ketiga, rugilah kita. Buka puasa 3 biji kurma selesai, solat, dengar kuliah, lepas isyak balik, pi situ je, jangan balik terus. Pi kiri sampai traffic light, U-turn ke kanan, masuk kiri, nasi Arab. Baik ya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu. Bab ludah. Baik, kalau kita solat, waktu tengah solat tiba-tiba banyak gangguan, setan lah ganggu kita. Macam mana kita nak buat? Tuan-tuan, kita dah baca dah sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim baca. Dia duk ganggu juga. Tapi nak buat macam mana bila gangguan? Seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, bila saya solat ni, setan datang kacau gangguan, ganggu saya, ganggu bacaan saya, ganggu solat saya. Nabi kata, zalika syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itulah nama dia syaitan yang digelar khinzib. Mana syaitan ni dia ada tugas masing-masing. Tugas bahagian ni ada nama dia. Hak ni nama dia. Kalau bahagian budak-budak lahir, dia ada syaitan pergi kacau. Tu nama dia Ummu Sibyan. Dia kerja dia, tugas khas dia, ganggu budak-budak baru lahir. Biar dia menangis tak berhenti. Lah kali jumpa siapa? Jumpa Tok Bomoh. Dia nak tu lah. Biar pergi jumpa Tok Bomoh, minta tangkai dan sebagainya. Aku nak tu lah. Biar dia tak minta dengan Allah, dia minta dengan sama-sama makhluk. Tu tujuan dia. Dengan Bomoh pun tak edit juga. Lah kali siapa dia? Pak mentua lah. Pak mentua ketuk pintu sahaja. Ahmad Al-Bab. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, itu Ummu Sibyan. Tapi hak kacau orang solat nama dia khinzib. Baik, Nabi kata bila dia kacau, fa iza ahsastahu, bila kamu merasakan dia mengganggu kamu, fata'awaz billah. Yang pertama, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah solat tu, kita tengah solat dia kacau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi kata, watfil ala yasarik, kamu ludah sebelah kiri, salasa, 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah artinya sampai keluar air liur. Hak ni cerita sama juga. Kalau dalam masjid tak boleh lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni cerita di luar masjid. Kalau dalam masjid, ludah di baju kita 3 kali, belah kiri. Dalam poket boleh, sebab tu poket buat belah kiri. Tak ada orang poket belah kanan. Pak Cat, baju poket belah mana? Kanan, balik. Baju kiri je.
Dia kata fa iza fa'altu, apabila aku buat macam Nabi suruh, baca auzubillah, ludah 3 kali sebelah kanan, kata dia, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara aku daripada gangguan syaitan. Tak main lah. Mana syaitan pun takut dengan ludah ni. Sebab tu kalau kita ludah manusia, Allah. Nah, kalau kita marah sangat sampai ludah orang ni, berat ni. Sebab yang boleh ludah ni setan lah. Nabi ajar kita ludah dalam solat tu. Tui 3 kali. Kita pergi ludah apa dia manusia. Allahu Rabbi. Ada orang pergi ludah makam Abu Bakar dengan Umar. Pergi Masjid Nabawi. Kan? Kemudian hak tamu dia selawat atas Nabi. Lah tu makam Nabi. Langkah depan sikit, tui. Langkah depan lagi, tui. Apa dia? Syiah. Benci dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga benci dengan Sayyidina Ali sampai peringkat ludah. Jangan sampai buat gitu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka meludah ada hukum dia. Inilah agama. Agama ni mengajar kita daripada A sampai Z, daripada benda hak kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Islam sempurna lengkap. Tu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam merupakan agama yang paling tinggi. Tidak ada agama lain yang boleh lebih tinggi daripada Islam. Baik, sampai peringkat ludah pun ada adab-adab. Habis yang keempat, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, masuk yang kelima. Yang kelima, bercekak pinggang. Ni tak ada lah kot. Solat Allahu Akbar. Ada pernah jumpa? Ada. Kalau ada memang daripada tanya rambutan. Tak ada. Tapi Yahudi mungkin ada. Jadi kalau kita buat hukum dia makruh, Nabi ajak dah letak tangan Allahu Akbar, letak sini. Pergelangan tangan kanan letak di pergelangan tangan kiri, atas sedikit daripada pusat, bawah sedikit daripada dada. Sini Nabi aja. Dia Allahu Akbar ni dia. Makruh tak atas, makruh. Lepas terus tak apa. Allahu Akbar. Tu cerita lain. Ni cekak pinggang, tak ada. Kerana ditegah oleh hadis, maknanya bukan sekadar dalam solat, di luar pun tak boleh cekak pinggang ni. Menunjukkan atas kesombongan. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga manusia yang ada di hati dia hanya sebesar biji sawi saja, ataupun lebih kecil daripada itu, atom. Sifat rasa sombong. Jadi orang cakap pinggang ni biasa orang sombong. Menunjukkan kesombongan. Tengok apa dia, Alibaba. Tengok Alibaba. Masa dia dapat duit banyak orang, one mas. Tengok dia balik rumah, selepas selesai dia tutup semua, dia tanam semua, dia belajar cara jalan. Tengok, jangan buat cekak pinggang, jangan. Dah lah malas cekak pinggang pula. Masa mana? Masa korban. Orang sembelih korban dia pi, tak tolong apa pun. Nak tolong pegang tali ke, nak tolong tarik lembu ke, tak ada pasal. Nak tolong lapah lembu ke, nak tolong potong daging, tak ada pasal. Pi cekak pinggang. Kemak. Pernah tengok? Ramai. Nak daging ya. Sekali daging balik. Ni haprak punya manusia. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan cekak pinggang lah. Dalam solat makruh, di luar solat pun sama. Sebab dia menunjukkan kesombongan. Dan kerana menyerupai orang takbur dan juga syaitan. Syaitan jenis cekak pinggang. Demikian juga ahli neraka. Bila bersenang lenang mereka berbuat demikian. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka makruh solat bercekak pinggang, dan juga waktu lain pun ditegah kita melakukannya sebab ada kesombongan, serupa dengan setan dan serupa dengan orang kafir. Yang keenam, merendahkan kepala dari belakang pada rukuk. Baik, bila kita rukuk, dia macam L. Dia macam L macam tu. Jadi dia punya daripada pinggang dia, belakang dia, kepala dia sama aras. Kita kena buat macam ni sikit, baru dia tak lari kepala. Macam ni sikit. Kalau macam tu takut dia jatuh bawah. Budak-budak kita
koleh pala. Makruh. Maknanya Nabi bila dia rukuk, sahabat kata kalau kita letak bekas air di atas tubuh dia memang tak jatuh, sebab dia memang sama. Bila sama sekali kepala-kepala sama. Kalau kepala kita buat bawah, ni tubuh, kepala gitu. Makruh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Maka kena test lah, nak berlatih. Balik tengok cermin kali suruh bila kita rukuk, kepala kita belah mana? Suruh anak kita ambil gambar. Kita rukuk Allah Akbar, ambil gambar. Tengok amal balik. Oh, kepala bawah. Kepala jangan jatuh waktu rukuk, dia biasa sama aras dengan belakang kita. Makna kalau kita letak dia macam tu lah. Kalau kepala kita turun, badan kita sedikit turun, air akan pergi bawah, dia akan pergi depan. Nah, pastikan tegak masa kita rukuk, kepala tegak. Jatuh bawah makruh, congek ni atas makruh. Rukuk Allahu Akbar gitu. Angkat kepala ke atas makruh juga. Turun bawah makruh. Dia mau tegak macam tu. Tak boleh ke atas, tak boleh bawah. Dia kena lurus macam tu. Baik. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, dia banyak jenis lah solat. Biasanya hak nak jadi kepala turun bawah ni, dia pegang betis. Orang rukuk, Nabi rukuk, dua tapak tangan Nabi tu dia letak atas kepala lutut. Dia pergi letak di betis. Bila letak di betis, mesti dia akan turun depan. Mesti turun punya. Sebab Allah cipta tangan kita memang standard macam tu dah. Kalau letak di kepala lutut, dia akan sama. Letak bawah, maka kita akan ke bawah, dia akan jadi condong ke depan. Jangan letak di tangan, tapak tangan kita di betis. Yang pertama makruh kerana letak tangan di betis. Yang kedua makruh kerana depan jadi bawah. Itu dua kali makruh. Jangan buat. Nak dapat pahala banyak, kena jaga benda-benda macam ni. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bersolat ketika berasa hendak buang air besar, air kecil atau kentut. Maknanya kalau kita nak solat, ataupun sama ada sebelum solat ataupun sedang solat. Kalau sebelum solat kita selesailah. Kita rasa macam sakit perut, rasa macam nak kencing, rasa macam nak kentut, selesai dulu. Nak kencing, pi tandah dulu. Nak berak, pi tandah dulu. Nak kentut, pi bilik, pi tempat wuduk. Sebab bila kentut batal wuduk, memang kena ambil wuduk, memang kena pi. Walaupun kita tak sempat solat jamaah. Bila dah qomat, elok dia habis qomat kita rasa, oh tak sedap ni. Ni kalau gagah solat ni, sampai rakaat kedua ni berterabur ni. Maka pergi ya. Pergi tu duduk melengung, termenung. Nama dia rumah termenung. Dengan tulis tandas, tulis rumah termenung. Pak itu. Oh, kreatif. Orang pergi Masjid Bukhari, tandas depa dahsyat. Nama apa? Rumah termenung. Duduk termenung. Habis basuh berak, ambil wudu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Tak apa. Biar habis solat. Kita dapat dah pahala datang masjid tu. Sebab kita niat nak solat jemaah. Tapi ada gangguan, jangan lawan. Nak berak, nak kencing, nak kentut, jangan lawan. Lawan jadi naik bulu rumah. Allah cipta kita hebat. Bulu rumah boleh tegak. Bulu rumah ni halus, tegak, pacak. Hebat Allah. Manusia mana boleh buat. Cipta bulu rumah tak boleh, nak bagi tegak pun tak boleh. Allah boleh buat. Kalau kita rasa nak berak, nak kencing, dia akan naik. Kehebatan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dalam solat pun takbir dah Allahu Akbar, habis dah rukuk, masuk rakaat kedua dah, diri kiam, rasa mulah, berhenti. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jangan lawan. Nak kentut pun berhenti, jangan lawan. Makruh lawan kencing, makruh lawan kentut, makruh lawan berak, sakit perut. Berhenti.
Masalahnya saya ni imam. Imam janganlah. Imam jangan keren. Makmum tak buat lagi rasa keluar gitu yalah. Keluar tu sambil-sambil pegang hidung gini. Biar orang kata kita kentut. Imam fikir 2-3 kali ya. Nah, tuan-tuan ibu-ibu semat yang dirahmati. Kalau rasa boleh tahan. Makruh lah. Tapi kalau rasa tak boleh jangan. Ada satu tempat ni orang cerita lah, imam tu mula masa takbir tu rasa pelik dah. Allah pelik lah tu. Dia tahan kentut. Jenis kentut besar ni, bukan kecil-kecil. Ada manusia kentutnya piu. Ada bunyi kelepau. Jenis tu kira kalau tidur jaga pong. Dia pelik, dia jadi geliat pelik lah imam. Sujud tak akhir, Allahu Akbar, pong. Kan cerita lah. Jasah depan tu habis batal solat, gelak. Gelak batal solat. Tak boleh tahan. Tu imam kentut besar. Terabu. Jangan. Tu imam jangan buat pasal dah. Kalau dia seorang batal tak apa. Habis hak depan tu, gelak habis. Tak gelak kok mana bunyi macam botol pom. Habis batal. Solat mula kentut imam. Jangan tahan. Kalau kentut besar. Nah, baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, kecuali waktu tu tak ada. Makna kalau kita berhenti solat ataupun kita tak solat, nak bagi kentut dulu, nanti kita pergi ambil uduk semula, nak solat habis ada 5 minit maka yang tu tak apalah. Nah, tahanlah ke mana boleh, jangan sampai dia kentut, baca rengka-rengka sudah. Yang tu tak apa. Tapi kalau masa masih panjang, maka jangan dilawan kentut, jangan dilawan kencing, jangan dilawan berak. Pergi selesaikan dulu. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, walaupun bila kita pergi imam dah bagi salam, tak ada masalah. Yang penting kita dah datang masjid, niat kita nak jamaah, Allah dah bagi pahala dah. Solatlah seorang-seorang ataupun jadi masbuk kan, tak ada masalah. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Bersolat di hadapan makanan atau minuman yang diingininya. Kerana pada satu hadis hadis 51 kat bawah, la salata bi hadratit ta'am, rawahu Muslim min tariqil Qasim an Aisyah marfu'an. Hadis marfu' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Baik, disebutkan maksudnya tiada solat, jadi tidak sempurna solat. Tidak sempurna solat di hadapan makanan. Adakah kita solat depan makanan? Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, tidak berlaku lah. Solat di hadapan makanan ni tidak berlaku. Kalau solat fardu ni, solat fardu 5 waktu ke, solat apa dia sunat ke, tak berlaku. Yang berlaku berkemungkinan akan berlaku pada solat hajat, mungkin. Nah, kita dijemput pergi sekolah, contoh anak kita ambil PT3 ke, anak kita ambil SPM ke, kita dijemput ke sekolah, solat dia buat pula di dewan sekolah. Bila buat dewan sekolah, kita solat, tapi di depan kita tu dapat dah letak siap-siap dah makanan hak ditempah tu daripada caterer tadi, sudah dibawa dan letak dah di depan tu. Kita solat sini, makanan sini, bau dia boleh rasa. Nah, tu imam main teka-teki ya. Aku rasa biryani gam tu imam. Jangan keranya. Tu bila kata dak nasi ayam, habis ya. Tak ada solat hajat malam tu, tak ada pahala apa-apa. Solat hajat bila tak ikhlas, tak dapat pahala, hajat pun tak terkabul apa-apa. Dia kena ikhlas. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, jangan letak depan. Bukan kata solat, tahlil pun sama, tahlil jangan letak depan. Kalau kau belah-belah kampung tu masa tahlil, masa tahlil betul-betul tahlil. Apa dia tahlil? La ilaha illallah, tu tahlil. Sebelum tu wirid-wirid biasa ya. Nah, tu tahlil sebenarnya. La ilaha illallah. Imam pejam mata ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba buka, bau Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu. Duduk depan. Ini yang panggil tuan rumah tak reti bahasa.
Nak jadi tuan rumah biarlah ada ilmu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, ataupun AJK sekolah tu tak reti. Jangan letak depan tak, kau belakang-belakang boleh tahan. Depan yang letak. Bila dah habis pula, ni saya pengalaman lah, tuan-tuan. Bila kita pergi rumah jemputan dan sebagainya, tuan rumah dia kena faham. Bila dia jemput ustaz, nah, dia jemput tok guru dia jemput YB ke, dia jemput sultan ke. Hak sultan memang tak apa lah. Tapi kalau ustaz dia jemput, kadang tu dia tak pesan pada budak-budak yang nak angkat makanan. Dulu jenis angkat hidang, lah ni pakai buffet, tuan-tuan. Nah, bila dia angkat hidang, budak-budak ni bila dia angkat, dia letak hak dekat dia dulu. Tok guru duduk tengah tu, hak baca tahlil ke lah. Budak-budak ni angkat, pergi letak ni dulu. Mana? Letak ni dulu. Mereka ni makan dah. Tok guru tak boleh yang meleleh ni, Tok guru. Dah baca doa panjang. Pok-pok ni amin je. Boh mereka makan dulu, Tok guru meleleh. Tak ada adab. Sebab tu tuan rumah dah pesan, ni, bila kamu nak angkat, hak pertama sekali, hak kepala hidang, panggil kepala hidang, Tuan Khalifah, Tok guru hak ada tu bagi mereka dulu. Ada YB ada, YB dulu, pemimpin ada, bagi pemimpin dulu. Hak lain belakang-belakang lah. Tu adab nama dia. Ada tempat dia buat buffet. Lah ni buffet semua lah. Nah, buffet tu orang biasa-biasa sudah lah. Ustaz hang jemput, hang letak hidang atas meja. Ustaz tu pergi beratang sendiri. La ilaha illallah. Ustaz tu siapa? Aku. Tak boleh fikir geng-geng ni. Kita nak kata apa? Malas nak kata apa? Dia kata, ustaz sila. Sila tu duduk. Sila. Allah, kita ambil sendiri ni. Dia kata, bagi tidak ada ikram. Nah, kena ada ikram lah. Kita jemput orang. Tak kira kepada hak kita jemput tu nama dia Raisul Majlis. Ada dia majlis kita jadi. Tak ada dia majlis melantu karaoke ya. Tak jadi ya. Maka dia ketua majlis. Ra'i dia hidang atas meja, hak lain tak apa lah pi buat hak tu guru letak meja jamu. Suruh tunggu sebelah, habis tambah macam tu. Ni dah bos sendiri semua. La ilaha illallah. Adab semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang, lah kali habis terus tak ada adab. Sebab tu mengaji tak boleh. Ngaji ni 30 tahun dah, sejak dia umur 30 duk ikut ustaz tu, ustaz ni. Tiap malam kuliah ikut 30 tahun dah, tak boleh ngaji hari. Sebab apa? Tak ada berkah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lagi teruk kitab pun tak ada. Kuliah tiap malam, sini ada, tapi kitab tak ada. Kan nak boleh ilmu kat mana? Ilmu mendengar dan mencatat, menghafaz, baru dia ada ilmu. Kadang dengar gitu. 50 tahun ngaji pun takkan jadi tok guru punya. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa? Adab tidak ada. Baik, jadi jaga adab-adab. Yang ke-9, bersolat di bilik mandi, di cerum bukit, di tengah jalan, tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Hak ni Nabi sebutlah hadis. Nah, di antara tempat-tempat yang makruh, kita tak buat lah. Tak ada kau orang solat dalam bilik ayat. Nah, tuan-tuan. Tapi kalau arak boleh jadi. Arak ni ya Allah. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Siapa yang hidup lama dengan arak, dia faham. Dia nak banding dengan kita orang Melayu ni, memang kita ni kebanyakan kalau pergi jalan mana-mana bawa kain tu. Berhenti di R&R, saling kain, seluar tu pun pakai ya. Boleh dia pakai seluar tu, tapi tak boleh. Bagi dia macam tak boleh. Dia tukar kain. Tak apalah, bagus lah macam tu. Mana kita ada pakaian solat yang khas, kita tukar pakai. Tu Melayu. Arab janganlah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tengah-tengah buat kerja, kalau azan, dia pergi macam tu lah. Nah, tak kira apa tangan minyak hitam ke apa, tak, dia pergi. Dia rajin pergi solat. Tapi di sisi kebersihan memang teruk lah. Sebab tu Nabi sebut tak boleh solat dalam tandas. Dia dalam tandas pun dia tak kira. Nah, kita tak berlaku, tuan-tuan. Kalau bangsa lain berkemungkinan berlaku, maka makruh
solat dalam tandas, sebab dia ada kaitan dengan kencing berak, takut ada kencing dan sebagainya yang terpercik di situ najis. Jadi kita solat tempat najis tak boleh. Maka makruh solat dalam tandas walaupun tandas hotel. Tandas hotel ni kan kalau hak cantik, hak 5 bintang ni, tandas dia tu boleh tidur dalam tu. Cantik. Kita boleh solat dalam tu, tapi jangan solat. Makruh solat dalam tandas. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di Cerum Bukit. Cerum Bukit nak solat macam mana? Rukuk guling. Rukuk guling tu. Ada cerum gitu. Nak solat ke mana? Nak sujud atau apa? Jangan solat situ. Di tengah jalan. Mana tengah jalan, maksudnya tengah jalan ada kenderaan lalu lah. Kenderaan pula yang sekali-sekala. Kalau lebuh raya tu memang haram solat dah tu. Tak berhenti lalu lintas, kita pergi solat nak mampus solat tengah jalan. Nah, ni jalan-jalan kampung sekali-sekala rung. Sekali-sekala rung kereta. Dia tak banyak sangat. Kita duk jalan pun 15 minit cium selesai sebuah. Jalan lagi 15 minit cium sebuah. Oi, bahaya ni, tak ada orang ni. Kok mana? Nu. Gulau. Hampir gulau. Lalu kat bukit, oi, kalau malam-malam saya tak pergi lah. Nah, 15 minit jumpa sebutir kereta, 15 minit jumpa sebutir. Lepas pesan ustaz, malam-malam jangan lalulah situ. Nah, mungkin orang gulau boleh tengok. Malam-malam jangan lalu situ sebab apa? Banyak duduk kena rompak. Dah lah naik bukit slow, kereta nak laju tak boleh. Dia mai sekat tengah jalan. Ada apa? Balik seluar dalam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka jalan-jalan ada yang tak ada kereta tak apa, jalan mapuh orang panggil. Jalan mati, jalan tu betul-betul orang tak guna dah. Tak apalah tu, kena faham lah. Jalan hak tak guna dah tak apa. Nah, tapi jalan yang masih diguna jangan. Takut kenderaan lalu dia tak nampak, dia sapu kita-kita. Itu kata makruh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi nak jalan tu jalan mati, hak memang mati. Tapi kalau jalan mati nama dia saja tak boleh. Tulis sembok tu jalan mati, nama dia, tapi jalan tu orang jalu. Tak boleh ke? Dia nak dia tu betul-betul mati, mana orang tak lalu dah, tak apa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tempat buang tahi. Kok mana? Tak buang tahi. Dan tempat menyembah berhala. Makna kalau tak ada tempat lain. Kita ni tak ada tempat lain, ya? Ada tempat-tempat macam ni, bolehlah solat. Dia tak haram, makruh. Nah, tapi kalau ada tempat lain, janganlah solat di tempat orang sembah berhala. Baik, nombor 10, bersolat pada tempat unta berkumpul atau di dalam kandang unta. Sama ada telah dirobohkan atau tidak. Jika telah dirobohkan, maka haruslah kita dialaskannya. Jika tidak, maka tidak sah solatnya. Sebab apa dia sebut unta? Dia tak sebut kandang lembu, tak sebut kandang kerbau. Sebab lembu kerbau tu memang dah najis, air kencing dia. Unta ni ada mazhab tidak najis. Pergi Mekah, nah, pergi ziarah apa dia tempat unta. Dia jual satu susu unta, satu lagi kencing unta. Hak warna kuning kencing, hak putih susu. Beli yang mana? Said, beli yang mana? Kencing ke susu? Mazhab Syafi'i haram, najis kencing unta. Hambali dah. Maknanya kalau dia solat di kandang unta, kena ayat kencing unta, tak apa, dia bukan najis mazhab tu. Tetapi kenapa disebut tak boleh? Sebab unta ni tempat berkumpulnya setan-setan. Setan suka kandang unta. Nah, bila kita solat situ mungkin akan banyak gangguan daripada dia. Sebab tu makruh solat di kandang unta. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ke-11, bersolat di rumah ibadat Yahudi, mana di kuil dia, di rumah ibadat Kristian, di gereja dia, ataupun di kuil Sami, orang Buddha, maka dia makruh, tidak haram, makruh. Jadi kalau ada tempat lain, jangan solat di situ. Solatlah di tempat-tempat yang bukan rumah ibadah orang lain, takut jadi fitnah dalam agama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu 11 yang disebut oleh Syekh kita. Ada banyak lagi lah, kena baca kitab lain lah. Di antaranya, masa kita sujud letak tangan gini, tangan gini, tangan kita kena angkat gitu, sujud kita letak gini, makruh.
solat seorang diri di belakang saf makruh. Nah, baik. Jadi selesai itu dulu. Kita akan sambung minggu depan sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah solat. Kita akan bincang pula perkara sunat selepas solat. Sebelum solat dah, dalam solat dah, kita bincang pula minggu depan perkara sunat yang patut kita buat selepas kita menunaikan solat. Saya akan jawab 3 soalan je sebab masa lewat. Solat di musim COVID-19 ada SOP. Bagaimana sekiranya individu yang sengaja berada di saf berasingan tidak dengan jamaah yang lain? Mohon pencerahan. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, sama aja. Sama ada kita solat macam biasa. Sebelum COVID dulu kita solat rapat macam biasa, ataupun waktu COVID kita ada SOP solat 1 meter. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Maka bila kita masuk masjid, kita kena berada dalam saf. Saf tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia kata barisan. Orang Bali panggil apa? Line. Kalau saf itu masih ada kekosongan, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan, kita kena pergilah arah mana yang dekat dengan kita. Contoh, kita masuk pintu sini, yang kosong sebelah kiri, maka kita masuk kiri walaupun kanan ada, kanan jauh, kita pergi kiri pun tak apa sebab dekat dengan kita, dia ikut pintu masuk. Kalau kita masuk sebelah sana, ada kekosongan sana, elok yang tu belah kanan. Tapi kalau ke kanan tu penuh kita masuk, yang kiri ada, kita pergi kiri. Penuhkan saf dahulu. Jangan mudah-mudah duduk belakang buat saf baru, duduk belakang buat saf baru, duduk belakang buat saf baru. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, bila kita masuk saf ada kosong, tiba-tiba kita tak nak pi, kita kata jauh, malas pi ya. Kita pun duduk tengah boleh tahan. Memang kita kena mula saf di tengah. Nah, mana imam situ, kita sebelah sedikit kanan imam, mula situ. Ni mula kiri you. Ni imam, ni pintu masuk. Mana? Dia masuk, saf dah penuh, saf 1 penuh, saf 2 penuh, saf 3 penuh. Dia masuk terus buat saf situ. Dia buat saf situ. Allah. Nak buat saf pun tak pandai, umur dah 60, tuan-tuan. Umur dah 50, mana boleh mula saf di hujung sana? Mula saf di tengah lah. Ke kanan sedikit. Kalau imam situ, kita agak-agak kanan sikit daripada imam, daripada bawah sana, agak kanan sikit. Jangan mula sana belah kiri. Dia selambur, dia imam nak rukuk, masuk jadah, jadah pun ni dia. Hak atas nu dia kapal terbang. Tu tarik mai kau ni balik, tarik mai kau ni balik. Aduh, oh terbang. Dia Allahu Akbar, Allah. Dia nak kejar rukuk, dia mula saf sana. Janganlah macam tu. Nabi tak bagilah macam ni solat. Nabi suruh kita relax masuk. Kalau kamu sempat rukuk, alhamdulillah. Kalau kamu tak sempat, tambah ajalah. 1 rakaat, 2 rakaat, tak sampai 1 jam pun. 1 minit ya, 2 minit je. Yang handuk kelang kabut sangat tu kenapa? Mati kalau tak sempat rukuk dengan tu imam ni. Relax dalam solat. Masuk sampai tengah, biarlah dia rukuk. Tak apa, tak rugi apa. Pergi tengah-tengah kanan sikit imam, mula situ. Bila dia mula situ, hak datang semua ikut dia. Nah, hak lagi sonok, hujung pun ada, tengah pun ada, hujung pun ada. Lagi syok. Mazhab serabai orang panggil. Bukan Syafi'i, bukan Hanbali, bukan Maliki, serabai.
kau suka hati ya, tak reti solat jamaah, tak reti ada masjid, hanya ingat duk masuk masjid payah, kena menyusahkan orang. Sebab tu suruh mengaji, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Okey, selesai pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.